Syukur Alhamdulillah para pendengar. Demikian tadi tepat jam 4.51 petang telah pun disiarkan seruan azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuala Lumpur serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Ayuh, sama-sama kita laksanakan solat itu di awal waktu dan tunaikan solat dengan penuh istiqamah, dengan penuh tenang dan juga dengan penuh ketundukan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah kurniakan keberkatan yang berpanjangan dalam kehidupan kita. Kepada anda, kekal bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Prayer is not merely a mechanical set of moves and recitations. If one performs one's obligatory prayers with full concentration and complements them with supererogatory prayers, then he is promised the ultimate prize, a place in paradise. There is a beautiful hadith that should encourage us to perform the duha prayer. Abu Darda radhiyallahu anhu reported from the Prophet sallallahu alaihi wasallam that whoever prays the duha prayer as 2 raka'ah, then he will not be written among the negligent. Whoever prays 4 will be written among the worshippers. Whoever prays 6 will be given sufficiency through it for that day. Whoever prays 8, then Allah will make him among the obedient servants. And whoever prays 12, then Allah will build a house for him in paradise. And there is no day or night except that Allah showers extra favors upon His servants, and Allah has not favored any of His servants with anything than which He guides him to His remembrance. Narrated at Tabarani. Setiap pembawaan diri manusia itu lain-lain. Ya, ada orang yang mungkin marahnya lebih, ada orang yang mungkin takutnya lebih. Masing-masing tu dia ada komposisi yang lain-lain yang membentuk diri. Jadi dia memang kena kenal betul dirinya itu. Sebab kalau dia tak kenal diri, macam mana dia menguasai dirinya? Tapi kalau dia jahil diri, macam mana dia boleh mengawal diri dia? Sebab dia kena mengenal dirinya, mengenal Tuhannya. Melaka 89.5 FM. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta
عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. Daripada Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukanlah daripada kalangan umatku orang yang tidak menghormati golongan yang lebih tua, tidak mengasihani golongan yang lebih muda, dan tidak mengetahui haknya terhadap golongan berilmu. Riwayat Ahmad dan At-Tabrani. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Kalimatan habibatan ila ar-Rahman khafifatan ala al-lisan thaqilatan fil mizan. Subhanallah wa bihamdihi.
kini. Jadikan syarikat anda suara kini dalam enjin carian di internet dengan penajaan program Radio IKIM tahun 2022. Antaranya, kadang-kadang kita menafikan kemanusiaan langsung sedangkan Islam tidak menafikan kemanusiaan. Untuk L, alif, ya, lam. pengisian program bermutu, ilmuwan jitu dan gabungan mantap. Satu ilmu yang Allah rezekikan kepada kita. Itu saya yakin. Hubungi 017-345-2564 atau 012-686-9236 hari ini. Jangan anda terlepas. Tarikh tutup permohonan pada 16 hari bulan setiap bulan. Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Syafiq Saleh dan Mona Jasman. Semestinya di IKIM, inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah. Saya Syafiq, temankan anda untuk di Destinasi IKIM. Kita berada di edisi petang Isnin hari ini, 28 Jamadil Akhir 1443 Hijriah bersamaan 31 Januari 2022. Alhamdulillah, di jam yang kedua saya temankan anda, dan sekarang kalau ada yang sahabat-sahabat pendengar dah pun selesai segala tugasannya, ada yang bekerja hari ini, ada yang bercuti juga kan katanya. Oh, insya-Allah mungkin sambung cuti esok lusa kan. Jadi insya-Allah kita penuhilah masa kita dengan sebaik-baiknya dan rancang setiap urusan kita dengan sebaiknya supaya setiap perjalanan lancar dan juga baik-baik aja. Okey. Dan petang ini perjalanan kita untuk mendengarkan lagi rancangan Vaksin Hati. Kita akan dengarkan perkongsian oleh yang berbahagia Tuan Ahmad Fazli Aziz, merupakan kaunselor berdaftar dan juga pengasas bijak emosi. Seperti biasa, kita bawakan jam 5.15 petang nanti di Facebook IKIM FM dan juga di YouTube IKIM, dan anda boleh sama-sama berikan pertanyaan soalan ke talian WhatsApp konti kita 011290040004. Kita nak bincang lagi pada petang ini berkaitan tajuk 7 fasa rumah tangga. Okey, dan kita akan sama-sama bincang dengan yang berbahagia Tuan Fazli Aziz. Rehat seketika, kembali selepas ini mendengarkan rancangan Vaksin Hati. Kekal bersama Radio IKIM. Aku ada dia, puas ku cari di sana masih belum terjumpa. Ternyata aku ada dia, lama ku cari di sini, mungkin kan berjumpa. Cinta jauh di mata, bila detik bertemu nanti, sebuah harapan. Cinta jauh di mata, hingga takdir menentu pasti akan bertemu. Nyata aku ada dia, bertenang mengundang cinta bukti. Aku ada dia, di sana, di sini ada peneman akrab, jaga lena alba leka. Cinta jauh di mata, bila detik bertemu nanti, sebuah harapan. Cinta jauh di mata,
Hasad suatu penyakit hati yang sepatutnya dihindari oleh siapapun yang bekerja. Kerana hasad itu akan menyebabkan seseorang selalu sedih apabila melihat nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Pun begitu, ia tidak sama dengan ribtah. Hasad itu adalah inginkan akan nikmat yang diberikan Allah kepada orang lain dicabut, dihilangkan. Berbeza dengan ribtah. Ribtah itu juga seperti hasad tetapi dibolehkan di dalam Islam, iaitu melihat nikmat yang diberikan kepada orang lain oleh Allah, inginkan juga Allah berikan nikmat itu kepada kita supaya kita mendapat suatu motivasi dalam pekerjaan, tetapi tidak inginkan nikmat yang diberikan kepada orang itu hilang. Maka yang digalakkan di dalam Islam adalah ribtah, supaya ada semangat untuk kita berlumba-lumba berbuat sesuatu yang lebih baik dan lebih bagus. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hai Abdullah bin Qais, maukah engkau aku tunjukkan salah satu daripada harta perbendaharaan syurga?" Abdullah menjawab, "Tentu aku mahu ya Rasulullah." Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucaplah, "La haula wala quwwata illa billah." لا حول ولا قوة إلا بالله 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 لا حول ولا قوة إلا بالله. Ikuti perkembangan terkini Radio IKIM di Instagram. Anda boleh type ikim.my dan follow. Jangan lupa untuk pasang notifikasi supaya tidak terlepas cerita terbaru Radio IKIM. IKIM, inspirasi Infoya Islami. Lembah Kelang 91.5 FM. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Syukur Alhamdulillah kembali bersama pertemuan di Destinasi IKIM dan saya Syafiq Saleh. Teruskan lagi untuk perkongsian kita di petang ini membawakan rancangan Vaksin Hati. Jom boleh tonton sekarang di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM untuk kita nak bincang-bincangkan bagaimana untuk terus nak berkongsi rasa jiwa hati minda kita ni untuk uruskan emosi kita ke arah kebaikan, insyaAllah. Tambah-tambah emosi dalam kehidupan pasangan suami dan juga isteri dalam situasi rumah tangga, masya-Allah. Okey, dan untuk itu terus kita nak bersama dengan tetamu kita yang dah pun bersedia di talian waktu ini. Tak lain tak bukan yang berbahagia Tuan Fazli Aziz, merupakan kaunselor berdaftar dan juga pengasas bijak emosi. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar DJ Syafiq, apa khabar? Sihat kan? Baik seadanya, syukur. Masya Allah. Kan? Alhamdulillah. Walaupun petang ni berseorangan tapi tumpang lagi dengan semangat DJ Mona untuk bersama dengan Tuan, insya-Allah.
InsyaAllah. Allahu Akbar. Dan seperti biasa tuan, kita nak teruskan lagi untuk nak belajar untuk susunkan, perkemaskan lagi emosi kita. Kan? Dan kita nak belajar lagi untuk petang ni tentang 7 fasa rumah tangga, masih lagi dalam situasi kesedaran. Sedar ni bila tuan perhalusi satu persatu, banyak cabang ni rupanya. Kena sedar apa yang suami perlukan, apa yang isteri perlukan, dan pelbagai lagi aspek. Jom petang ni tuan, apa pula yang kita nak fokus, katanya berkaitan dengan skop ke duit poket kan. Duit account bank. Nanti kita bincang sama-sama sikit tuan di awal ni tentang mukadimah kita dengan tajuk ini. Baik, sekali lagi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah 'alaina hikmatak wa anshur 'alaina min khazain rahmatik ya arhamar rahimin. Baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada DJ Syafiq, walaupun berseorangan hari ini, tapi jangan risau kepada para pendengar dan juga penonton, jangan risau. Hari ini saya bila di Mona tak ada, tidaklah saya kata berat kepada orang lelaki sahaja, tidak. Saya sentiasa adil dalam menegur pasangan-pasangan, sentiasa adil, sebab kita tidak melihat rumah tangga ni masalah gender, tidak. Dia adalah masalah kualiti individu dan peribadi dalam rumah tangga. Kan? Sebab tu kita tak boleh pukul rata. Saya selalu ingatkan, saya selalu sebut, rumah tangga ni unik dan tersendiri. Setiap rumah tangga kita dengan pasangan kita, adik-beradik kita dengan pasangan masing-masing takkan sama, walaupun kita ni berasal daripada ibu yang sama. Kan? Jadi sebab apa dia unik dan tersendiri. Jadi sebab itu kita kena tackle setiap isu dalam rumah tangga ni secara khusus, secara custom dengan keadaan kita, cara kerja kita, budaya kita, cara berfikir kita. Kan? Sebab itu berbalik kepada isunya tadi, insyaAllah hari ini kita nak bincang, kita nak sambung seterusnya berkenaan dengan 7 fasa rumah tangga, yang mana kita dah masih lagi berada pada fasa yang kedua, fasa kesedaran. Fasa tersedar dari lena, fasa tersedar daripada mimpi-mimpi yang indah semata-mata. Kenapa? Masuk fasa ini kita akan melihat, ini sekadar saya nak panaskan balik secara ringkas, kita akan tersedar balik keadaan sebenar yang kita lalui, perbezaan keadaan sebenar dengan harapan, perbezaan dengan realiti dan mimpi kita sebelum ini. Kan? Jadi antara, dan banyak konflik yang akan timbul pada waktu ini, banyak konflik yang akan kita tersedar, ada konflik rupanya antara kita dan pasangan dalam fasa ini. Dan kita dah bincang yang lepas, kita bincang pasal apa? Kita bincang pasal harapan yang berbeza, sikap dan perangai pasangan, kita bincang tentang pertemuan budaya. Hari ini kita nak masuk kepada satu poin konflik yang besar juga yang selalu timbul dalam rumah tangga, iaitu berkenaan dengan konflik kewangan. Konflik kewangan ni antara konflik yang sebenarnya besar dan sangat memberi kesan kepada rumah tangga. Kan? Kadang-kadang kenapa kita cerita pasal konflik kewangan ni, kerana mungkin orang kata kan, kalau kita imbas dulu-dululah kan, bila kita nak pergi jumpa bakal mak mentua apa semua kan, jadi mesti akan dapat tanya soalan, kamu ni kerja apa sebenarnya? Makcik tengok kamu ni macam pakai kereta apa semua, kamu kerja apa? Sebab apa? Sebab bakal mak mentua ni nak faham tentang bagaimana kedudukan keadaan kewangan kita. Tapi setengah-setengah orang dia kata, apa ni berkira sangat orang tua ni, kan? Nak harta je. Isunya bukan pasal harta. Kan? Tak semua yang memikir ataupun yang meneliti ataupun yang teliti dari sudut pemilihan kerja bakal menantu ni adalah orang yang nakkan harta, tidak. Tetapi kebimbangan sebagai seorang ibu, sebagai seorang mentua adalah, mampukah bakal menantu aku ni menanggung anak ni? Kan? Sebab bila kita besarkan, contohnya sebagai ibu dan ayah besarkan anak, dia tahu bagaimana cara anak tu membesar, perangainya, patternnya, tabiat belanjanya, sikapnya. Kan? Jadi untuk meyakinkan diri itu, jadi antara aspek yang dilihat adalah aspek kewangan. Kan? Jadi ini antara aspek yang penting, sebab bukan kita kata kalau tak kerja tak bagus, ada risiko. Dia adalah kelebihan, dia ada kekurangan. Kan? Tapi tidaklah kita kata bila melihat yang itu semata-mata, tidak. Kan? Okey, dan saya nak petik daripada satu artikel daripada akhbar, nak cerita tentang masalah kewangan ni memberi kesan yang besar, Syafiq, dalam rumah tangga. Kan? Yang ini dikeluarkan oleh Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. Artikel yang dikeluarkan oleh akhbar
yang bertarikh 3 Mac 2021 So statistik menunjukkan penceraian menunjukkan daripada Mac 2020. Kita dah dengar terlalu banyak statistik, tapi yang diperincikan lagi oleh JKSM. Mac 2020 maknanya sewaktu kali pertama berlaku PKP sehingga 25 Februari 2021. Okey. So sebanyak 48,483 kes penceraian berlaku. Ya. Okey, so kita boleh tengok pattern dia. Bulan Mei 2021 bulan Mei 2020 sebanyak 1,687 kes penceraian. Tiba-tiba bulan Jun dia naik 5 kali ganda. 7,545 kes penceraian. 5 kali ganda. Dia naik mendadak. Dan dalam ni dia tulis kata apa puncanya kerana tiada persefahaman selepas dilanda masalah kewangan. Maknanya masalah kewangan ni satu benda yang sangat besar. Dia kenapa besar ni DJ Syafiq? Dia macam ni. Kan? Dia ada satu dari segi psikologi. Ada satu istilah disebut sebagai hierarki keperluan Maslow. Hierarki keperluan ni adalah dia menyusun keperluan manusia ni berdasarkan keperluan apa yang paling asas, apa yang kedua, apa yang ketiga, apa yang keempat. Okey. Sedalam keperluan hierarki Maslow ni dia kata apa? Yang paling asas keperluan hidup kita ni apa dia adalah makanan dan minuman. Ya. Makanan. Itu perkara paling asas. Kan? Maknanya perkara paling asas. Maknanya sebelum cerita benda lain, kan? Yang ini dulu kena ada. Kan? Kemudian dia akan masuk yang kedua disebut sebagai apa? Yang kedua disebut sebagai security ataupun keselamatan ataupun kita kata tempat perlindungan lah. Ya. Ada perlindungan, ada rumah dan sebagainya contohlah. Kan? Dan yang ketiga barulah dia pergi kepada love, kepada perasaan, kepada emosi, kepada cinta, kan, kasih sayang. Okey. Jadi bayangkan contoh pengalaman saya turun dalam misi bantuan banjir ni sebelum banyak kali lah, antara yang saya masih ingat adalah 2014 waktu banjir berlaku di Kelantan. Jadi dan saya pernah turun yang Johor punya juga. Okey. So kita nak buat bantuan psikososial. Psikososial ni bantuan kita kata macam sesi mendengar luahan, macam nak kata sesi kaunseling betul pun tak juga, tetapi sesi membantu mengurus emosi mereka yang terlibat. Kan? Dia bagi contoh macam ni. Kalau kita turun pada hari yang pertama, boleh tak kita bantu? Saya datang ni, tuan, saya ni Fazli, saya ni nak bantu tuan untuk mengurus emosi dan sebagainya. Ada tak perasaan trauma, tuan boleh tidur ke tidak? Dia berjawab apa? Aku makan pun tak ada nak makan, kau nak fikir pasal Allah. Itu contoh kan. Sebab itu, sebab apa? Sebab dia mesti dipenuhi keperluan asas dulu. Sebab itu kalau contoh bila berlaku banjir, perkara pertama yang akan perlu dipenuhi, yang perlu ada ni adalah makanan. Makanan dan minuman. Sebab kebimbangan tidak ada makanan dan minuman yang menyebabkan kita akan stres. Kita akan tertekan. Kan? Kemudian dia akan ada barulah rumah. Kemudian barulah kita boleh bincang soal kasih sayang dan perasaan. Dan ini yang berlaku dalam rumah tangga. Apabila masalah kewangan berlaku, dia akan menjejaskan emosi dalam rumah tangga. Dia akan menjejaskan perasaan dalam rumah tangga. Kan? Sebab apa? Dah tak boleh nak fikir dah pasal ni apa, nak melayan perasaan orang tu, nak melayan pasangan. Kan sebab apa? Kebimbangan kepada makanan tak ada. Nak beli, nak cari duit kat mana, apa semua. Sebab itu kalau isu-isu kewangan ni antara benda yang sangat penting. Dan apatah lagi dalam fasa kesedaran ni, kita baru sedar, lepas kali baru tahu, ya Allah, rupanya kerja macam ni, rupanya gaji dia banyak ni, rupanya kerja ini. Kan? Ini kita cerita selepas ni lah. Tapi saya nak ceritanya daripada awal sebagai mukadimah, jangan anggap enteng, jangan anggap remeh tentang keperluan kewangan, kemampuan kewangan dalam rumah tangga. Sebab ini juga salah satu faktor yang mempengaruhi keharmonian sebenarnya. Dan jangan pula kita mudah-mudah label mata duitan ni, semua nak ni duit, berkiblatkan duit semata-mata. Jangan cakap kalau tak ada benda nak makan, susah. Cinta takkan bertahan kalau tak ada benda nak makan. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Teringat ada sahabat-sahabat kita juga tuan yang berkongsi sewaktu mengenal antara pasangan sebelum kahwin, katanya cinta ni memang tak perlu wang ringgit, tapi sekarang tak ada duit, susah juga nak teruskan kehidupan kan. Semuanya memerlukan kos. Masya-Allah. Dan kejap lagi mungkin tuan boleh ulaskan sikit pasal isu mata duitan, sebab ada sahabat pendengar kita yang dah pun mula bertanya, adakah masih relevan kalau sekarang ni sebelum kita nak berkahwin, kita melihat juga ke arah kewangan situasi seseorang tu kan. Sebab apa? Ada pasangan kita ni yang memang melihat daripada sudut masa depan. Adakah
perlu juga nanti kan orang cakap kita ni mata dua hitam je, nak tengok ke arah duit je kan. Jadi tuan akan berikan sedikit pandangan di situ. Okey, kita nak berehat seketika dan jangan ke mana-mana. Bagi anda yang mungkin nak bertanyakan soalan, boleh saja ke Facebook IKIM FM dan juga ke YouTube IKIM, letakkan di ruangan komen, ataupun anda boleh hantarkan ke talian WhatsApp konti 011-29004004. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. 1 jam setiap hari membangun motivasi diri. Dengarkan alunan ayat suci Al-Quran, zikir serta selawat yang menenangkan dan seruan azan dalam Renungan Hikmah setiap hari 7 hingga 8 malam di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Semestinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah, anda masih lagi bersama saya Syafiq Saleh dalam pertemuan kita di hari ini membawakan rancangan Vaksin Hati. Jom tonton sekarang di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM, dan kita boleh like, komen, share kan, dan pastinya kita nak share lagi sebanyaknya untuk mendapatkan manfaat kepada orang lain juga di petang ini. Ada yang dah pun mula komen kata di sini selalu dengar dekat dalam kenderaan, tapi hari ini rupanya ini Tuan Fazli Aziz, Masya Allah, ceria sungguh wajahnya sebab tonton dekat rumah cuti kan. Alhamdulillah, kita penuhilah ruangan kita ni dengan ilmu yang bermanfaat. Okey tuan, jom kita nak sambung lagi tuan perbincangan kita berkaitan dengan 7 fasa rumah tangga, kesedaran tentang keuangan dalam sudut rumah tangga ni. Macam mana kadang-kadang pasal isu keuangan pun emosi boleh berubah-ubah kan tuan. Jadi silakan tuan. Ya, baik. Dia sebab apa tahu DJ Syafiq. Terima kasih DJ Syafiq. Apa ni bila kita cerita tentang kewangan, sebab kita akan memikirkan tentang survival kita. Itu tekanan tu. Bila makan minum tak ada, kita akan stres. Kan? Kita kalau lambat makan pun kadang-kadang jadi panah barang semacam kan. Kan ada kawan-kawan kita yang tak makan nasi, lambat sikit makan nasi pun cakap pun panas je kan. Apatah lagi bila kita
Apatah lagi bila kita memang tidak ada sumber kewangan, bila terputus sumber kewangan, maka kita bimbang kita putus bekalan makanan. So kebimbangan ini, especially maaf saya sebut, biasanya kepada seorang pemimpin. Maknanya kemungkinan lelaki lah, pemimpin rumah tangga. Sebab kita bertanggungjawab dengan ahli keluarga. Jadi ketiadaan bekalan makanan, ketiadaan duit ni sebenarnya sangat memberi stres. Mungkin ada yang kata kan, ini pandangan saya berdasarkan apa yang saya kendalikan sisi kaunseling dan juga apa yang kadang-kadang saya sendiri pun lalui benda ni. Orang perempuan tak ada duit dengan orang lelaki tak ada duit, beza tekanan dia. Ini pandangan saya, pandangan peribadi saya. Sebab apa? Sebab kita lelaki, bila kita tak ada duit itu bukan hanya kerana untuk kita tentang diri kita, tak, tetapi isteri dan anak-anak. Kan? Jadi orang perempuan kalau tak ada duit, dia masih lagi boleh bersandar, boleh bergantung pada suami. Sebab apa? Tugas tanggungjawab sebenarnya pada suami. Nafkah sebenarnya kepada suami. Mungkin adalah sedikit kelebihan bila isteri bekerja, sama-sama boleh menyumbang pada keluarga. Tapi tanggungjawab sebenarnya tetap pada siapa? Pada suami. Dan ego sebagai seorang lelaki yang baik, rasa macam satu benda yang besar dan berat bila kita tak dapat beri makan pada ahli keluarga. Nak cerita satu sudut pandang ego kan. Maknanya kita rasa kita gagal dalam mengurus keluarga apabila kita tak mampu bagi makan. Nak cerita ni satu sudut pandang, satu sudut positif ego lah. Jadi oleh sebab itu kita bercerita tentang ini. Sebab tu tekanan antara contoh dalam artikel yang saya bacakan tadi pun memang dia cerita pasal salah satu kes tu, suami jadi tertekan, perangai dia berubah sikap daripada seorang penyayang kepada seorang yang berbeza wataknya disebabkan oleh kehilangan kerja. Dia tak mampu nak urus stres kat situ, tak mampu nak tenangkan diri, tak mampu nak fikir solusi. Sebab dalam keadaan contoh apabila berlaku pandemik yang lepas, nak dapat kerja bukan senang, kan? Satu, memang kita nak urus emosi. Yang kedua, nak mencari solusi, kan? Nak start bisnes. Katakanlah kita boleh mula bisnes. Bila kita buat bisnes ni, bukannya terus start terus jadi, bukan terus start terus menggunung-gunung berdunia-dunia pelanggan datang, tak. Dia ada proses yang mengambil masa. Kadang-kadang jadi, kadang-kadang tak jadi dulu, jatuh. Buat babat jatuh, buat jatuh. So ketahanan emosi pada ketika itu sebenarnya satu benda yang sangat mencabar. Okey. Jadi berbalik kepada cerita kita tadi. Jadi dalam fasa kesedaran ini sebenarnya penting untuk kita tahu kan. Kadang-kadang bila lepas kahwin baru tahu suami kita kerja apa. Oh, ini rupanya kerja. Itu kata kerja lain. Tapi bila kahwin baru tahu kerja lain. Ada tak benda ni berlaku? Ada. Kan? Maknanya di peringkat awal dia tidak berterus terang. Ini bahaya. Sebab apa? Dia akan menyebabkan hilang keyakinan pasangan terhadap kita kan. Sebab ada orang semata-mata nak kahwin sanggup menipu. Jangan menipu, kan? Jangan buat sesuatu yang tiada, mengadakan sesuatu yang tiada demi nak berkahwin. Sebab apa? Sebab bila ada isu sebenar, bila diketahui hal sebenar, dia akan meruntuhkan kepercayaan. So bila dah tak percaya, susah. Dia nak membina kepercayaan ni kadang-kadang mengambil masa bertahun. Meruntuhkan tak sampai satu saat boleh runtuh, kan? Sebab tu meruntuhkan lebih senang daripada membina. Dia macam kita buat bangunan lah, DJ Syafiq kan, punya buat bangunan tu, dia punya pelan tu berapa lama nak boleh lulus kan. Pelan itu ini mereka bentuk kan, ada wire apa ni yang technician wiring apa semua pula ada dia punya kepakaran, pakar dia pula kan. Tapi nak runtuh tak payah pelan. Sekejap kan. Sekejap je. So sama juga dalam isu-isu rumah tangga kan. So sebab itu pada saya dalam isu-isu rumah tangga, antara benda yang penting pertama adalah kita akan, bila kita kahwin, kita akan baru dapat kenal. Pertama kita akan kenal personaliti pasangan kita. Dan kalau dari sudut kewangan, kita akan kenal tabiat perbelanjaan pasangan kita. Masa ni baru kita kenal, kan? Kalau contohlah kan, isteri ni dia ada satu istilah disebut sebagai impulse buying. Impulse buying ni adalah dia tak fikir nak beli pun, tapi bila masuk dalam kedai tu nampak ambil pak campak penuh satu troli. Kemudian bila tolak sampai dekat kaunter, dia hilang, tinggal suami saja. Kan? Kan? Asal dia nak masuk supermarket je nak beli satu benda je. Tapi bila dah bawa troli, dia ambil sap. Dia tertengok, terkenan, ambil. Kan? Bila nak bayar tu hilang lah. Tinggal suami seorang-seorang terkotak-kanting depan kaunter. Lepas tu bila dah habis bayar, muncul balik. Kan? Okey. So jadi tabiat berbelanja ini yang kita kena kenal pasti. Sebab tu perbincangan perlu adanya duduk bersama dengan pasangan, berbincang balik.
Sebab kadang tidak, benda ni akan boleh bawa kepada stres. Maaf saya sebutkan contoh, sebagai seorang suami, kita dah ada perancangan kan. Okey, katakan kita pergi ke kedai tu bajet sekian. Tapi disebabkan oleh tabiat perbelanjaan pasangan kita, tiba-tiba dia over budget, luar daripada bajet. So adakah benda ni mendatangkan stres? Kalau tanya saya, ya, kalau saya stres. Sebab bajet tu dah ada, banyak tu kan. Tapi bila luar bajet, stres lah, terpaksa tarik yang lain. Bila tarik yang lain, dia bukan tarik yang lain tu, tarik dia jadi biasa-biasa. Kadang-kadang ada perkara-perkara dia akan jadi dominoes effect. Kita dah ada bajet untuk benda ni, bajet untuk benda ni. Tapi bila tarik satu, habis dia tarik yang lain, nak cover balik kan. So benda tu stres. Sebahagian orang mungkin rasa stres, sebahagian orang mungkin rasa biasa, sebahagian orang sangat stres. Ini tabiat berbelanja pasangan. So, konflik boleh timbul disebabkan oleh tabiat berbelanja. Itu yang terlalu mungkin. Kalau dia nak boros tapi duit dia, mungkin tak kisah kan, duit dia kan nak boros tu, tapi sebagai pasangan kita akan tegur kan. Tapi ada pasangan yang satu boros lah, yang kedua terlalu, kita nak kata kedekut punya juga, kita nak kata terlalu teliti. Kan, terlalu teliti. Ini pun dia boleh akan jadi memberi tekanan kepada pasangan. Sama ada suami ataupun isteri lah. So bila saya cerita ni sebenarnya, dia boleh jadi sama ada suami ataupun isteri. Sebab tabiat berbelanja pasangan boleh mempengaruhi kita juga kan. Kan nak makan susah betul nak makan, ya Allah, nak suruh belanja makan payahnya kan, dia akan rasa stres. Sebab apa? Sebab berbelanja mengeluarkan duit, berbelanja pasangan kan. Contoh, suami belanja isteri biasa, isteri belanja suami luar biasa. Berkata luar biasa, dia macam dia, isteri belanja suami, belanja isteri, tanggungjawab. Betul kan, tanggungjawab itu memang, abang jangan persoal, itu memang tanggungjawab abang. Siapa suruh abang kahwin dengan saya, abang kena bertanggungjawab terhadap saya, contoh kan. Tapi bila isteri belanja suami, dia adalah sesuatu hadiah, rezeki. Dia adalah sesuatu rezeki, dia adalah sesuatu yang kita kata sebagai penghargaan. Betul. Tak? Sebab bukan tanggungjawab dia, tapi dia nak belanja kita. Sebab tu saya kata, dia benda ni mempengaruhi juga. Dari segi, kalau tabiat berbelanja, dia juga akan mempengaruhi pasangan kita. Habis kalau langsung, kalau katakan 15 tahun kahwin, isteri tak pernah keluar duit 1 sen pun belanja suami. Contoh. Tiba-tiba pergi ke pejabat, kan, rakan sekerja perempuan pula tu, rajin je belanja kita. Asyik kita nak bayar tak sempat. Nak bayar dia dah bayar dulu. Nak bayar dulu. Lama-lama cair juga. Kan, nak cerita kebiasaan lah. Wallahu a'lam. Masya Allah kan. Kalau kita lihat di sudut isu kewangan dan juga duit ringgit ni, ada juga sahabat kita yang berikan ceritanya tuan, katanya kalau duit ringgit ni lebih banyak kepada golongan wanita, golongan para isteri yang pandai simpan duit. Bila hujung bulan je ada je magic yang dia keluarkan. Ada je simpanan tepi, selitan dia tu. InsyaAllah kan, InsyaAllah moga itu dapat membantu ekonomi juga daripada sudut kita membangunkan ekonomi rumah tangga. Kita dapat ada juga soalan di talian WhatsApp konti 01129004 004. Ada yang bertanya, tuan, adakah boleh sebagai pilihan terakhir untuk berpisah dalam rumah tangga kerana pasangan saya ni malas untuk bekerja, kerana saya sebagai isteri mempunyai pekerjaan yang agak stabil, tapi ekonomi rumah tangga ni memang perlukan kos. Jadi saya dah penat bincang, pujuk serta berikan semangat untuk pasangan, tapi tiada kesan. Jadi mungkin tuan boleh berikan sedikit nasihat di situ insyaAllah selepas ini, okey? Dan kalau anda yang nak hantarkan pertanyaan, boleh saja ke talian WhatsApp konti 0112904004. Kita akan kembali selepas ini untuk terus berbincang bersama dengan Tuan Fazli Aziz. Kekal bersama IKIM. Nilai-nilai bersama IKIM. Benar. Sifat benar disebut lebih 10 kali dalam Al-Quran. Antara ayat yang menyebut tentang sifat benar termasuklah surah Al-Ahzab ayat 23 hingga 24. Itu bermaksud demikian. Antara orang yang beriman itu ada yang bersikap benar menunaikan apa yang telah dijanjikannya kepada Allah untuk berjuang membela Islam. Maka antara mereka ada yang telah selesai menjalankan janjinya lalu gugur syahid, dan ada mereka yang menunggu giliran, dan mereka pula tidak mengubah apa yang mereka janjikan itu sedikit pun. Berlakunya yang demikian supaya Allah membalas orang yang benar disebabkan kebenaran mereka dan menyiksa orang yang munafik jika dia dikehendaki atau dia menerima taubat mereka. Sungguhnya Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya petik kata-kata
seorang ahli falsafah daripada Eropah yang kandungan ideanya itu amat mirip pada nilai Islam. Ini yang dilafazkan oleh ahli falsafah barat ini. Seseorang itu jika dia cuai, tidak benar, tidak bersifat benar dalam perkara-perkara yang kecil, dia tidak boleh dipercayai dalam perkara-perkara yang penting. Sebagai kesimpulan yang mungkin mengandungi semua nilai tadi, apa yang dilafazkan oleh Khulafa Ar-Rashidin dalam bahasa Inggeris. Abu Bakar, upon succeeding as the first caliph, gave a speech on good governance in which he noted a few crucial characteristics. He said, I have been given authority over you, although I am not the best of you. If I do well, help me, and if I do wrong, set me right. Loyalty is to tell the truth to a leader, treason is to hide it. The weak among you will be powerful in my eyes until I get the right from him. If people do not follow in the way of Allah, He will disgrace them. Obey me as long as I obey Allah and His Prophet. And if I disobey them, you owe me no disobedience. Petikan ucapan Allahyarham Tun Ahmad Sarji bin Abdul Hamid, mantan pengurusi IKIM. Ikuti laman Facebook IKIM FM untuk menonton sesi live segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Jika anda terlepas, anda masih lagi boleh menonton semula segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Like kami di Facebook sekarang. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kuantan 89.6 FM. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Syukur, Alhamdulillah. Kembali bersama saya Syafiq Saleh dan kita berada di rancangan Vaksin Hati bersama dengan yang berbahagia Tuan Fazli Aziz, merupakan kaunselor berdaftar dan juga pengasas bijak emosi. Dan kita bincang petang ini berkaitan dengan 7 fasa rumah tangga. Kita fokus kepada kesedaran dalam menguruskan keuangan. Masya Allah Tuan, banyak juga yang berkongsi cerita pada petang ini. Ada yang bertanya soalan, tapi sebelum Tuan berikan sedikit pandangan, kita nak sambung sikit Tuan tentang tajuk ini untuk kita dapatkan lagi perkongsiannya. Silakan Tuan. Baik, terima kasih Diti Syafiq. Okey, so sebagai kesimpulan lah, sebagai penghujung ni kan, ada beberapa perkara yang saya rasa perlu kita sentuh dari sudut kewangan. Pertama adalah kita perlu kenal tabiat berbelanja diri dan pasangan. Jadi kita perlu kenal. Jadi mungkin anda boleh dapatkan bantuan daripada pakar-pakar kewangan, pengurusan kewangan, pergi belajar ilmu pengurusan kewangan lah. Sebab ini saya rasa perkara ini sangat penting. Sebab harapan kita berbeza sebelum berkahwin. Bila dah berkahwin, ianya tidak lagi melibatkan tentang diri kita saja. Sebab ramai masalah hari timbul kerana apa? Kerana kita dulu bujang dan kita bila masuk dalam rumah tangga, kita bawa cara belanja orang bujang, karakter orang bujang, kita bawa cara hidup orang bujang. So itu sebenarnya memberikan tekanan kepada pasangan. Okey. Jadi perlu kenali tabiat berbelanja diri dan juga pasangan. Okey, bagaimana tabiatnya? Ini kena kenal pastilah. Dan yang kedua, perlunya ada perancangan teliti. Penting untuk kita dan pasangan untuk duduk bersama-sama bincang tentang apa hala tuju kewangan kita. Kan, apa hala tuju kewangan kita, apa yang kita nak beli, apa yang kita nak bina, apa yang kita nak ada pada masa akan datang dalam tempoh perancangan mungkin jangka masa pendek, sederhana, panjang. Dan juga antara yang perlu dirancang juga adalah hutang. Hutang ni kena dirancang juga. Sebab apa? Sebab kena melihat komitmen bersama. Sebab ada setengah pasangan dia suka rahsiakan pendapatan dia daripada pasangan. Dia rahsiakan. Dia rahsiakan. Sebab apa? Takut isteri mengarah ke apa semua kan. Isteri pun bukan rahsiakan daripada pasangan. So bila masing-masing tidak mengetahui, maka dia tidak akan rasa kebersamaan dalam rumah tangga. Kenapa saya kata sedemikian? Sebab rumah tangga ni adalah satu platform untuk menyatukan hati kita, terutama bila berdepan dengan konflik dan krisis. Kan? Contoh apabila ada isu kewangan, masalah kewangan. Jadi kalau boleh, bila isteri bantu, suami akan bertambah sayang kepada isteri. Ya Allah, rupanya dia sanggup bantu aku tengah susah, dia tolong aku. Sebab kalau, maaf saya sebut kepada para isteri contohnya, apabila suami anda mengalami masalah dan ada orang luar yang lebih sanggup menolong suami anda berbandingkan diri anda, ada isu.
Kan di Malaysia. Sebab ada sebagian isteri yang tak nak tolong. Kan? Akhirnya bila suami minta tolong orang lain apa semua dan dia ditolong dan dia terhutang budi pula kan. Kalau yang terhutang budi tu dengan sesama lelaki tak apa, tapi kalau dengan orang perempuan dia timbul cerita lain tu. Cerita beralih arah dan sebagainya. So rancang perbelanjaan dan hutang, kemudian masing-masing kena tahu, ini pandangan saya, adalah lebih baik masing-masing tahu tentang pendapatan pasangan masing-masing. Dan bukan saja income, tahu tentang hutang pasangan masing-masing. Sebab apa? Kalau kita meninggal nanti, siapa nak tolong cover, siapa nak tolong bayarkan? Memang kalau katakan mungkin dia tak bayar pakai duit dia bayar pakai harta peninggalan kita juga, tapi dia tahu kat mana nak bayar. Berbanding dengan langsung tak tahu. Okey. Dan yang ketiga adalah rancang juga dari segi tabungan dan takaful. Ini penting juga. Kan, tabungan dan takaful, maknanya investment. Okey. Tabungan, investment dan juga takaful. Kan. Dan yang terakhir adalah kita kena duduk bersama bincang tentang urus kehendak dan juga keperluan. Ada benda-benda perkara-perkara tentu kan. Orang perempuan, dia boleh beli dengan duit dia sendiri. Dia kata tak perlu, memang tak minta duit suami, tapi dia nak beli untuk diri dia sendiri. Memang dia boleh beli. Cuma pada saya, pandangan saya adalah dapatkan kebenaran suami. Ataupun bukan kebenaran, dapatkan persetujuan suami. Kan? Sebab kadang-kadang perkara-perkara sebegini, beli tanpa pengetahuan ni, kadang-kadang dia boleh mencederakan emosi pasangan kita tanpa kita sedar. Kita nampak benda kecil, tetapi rupanya ditafsir sebagai satu cara disrespectful, mana tidak hormat pada kita sebagai suami. Ini contoh. Dia benda nampak kecil, tapi saya dah banyak kes yang macam ni yang saya selesaikan, saya bantu balik untuk dia murnikan balik, memperbetulkan balik salah pandang, salah pandangan. Wallahu a'lam. Allah, insyaAllah tuan, semoga kita harapkan apa pandangan dan juga tips yang diberikan itu dapat kita susun-susunkan sebaiknya kan. Biasalah naik dan turun kehidupan tu ada kan, tapi kita sama-sama boleh susun yang terbaik, berkongsi pandangan dan juga berbincang bersama dengan pasangan kita seperti apa yang tuan sebutkan tadi. Baik tuan, kita nak terus dengan soalan yang kita dapat sebentar tadi. Soalan daripada sahabat pendengar kita yang bertanya, adakah boleh sebagai pilihan terakhir untuk saya berpisah dalam rumah tangga kerana pasangan saya ni agak malas untuk bekerja, kerana saya sebagai isteri kebetulan mempunyai pekerjaan yang agak stabil, tapi ekonomi rumah tangga sekarang ni memang perlukan kos dan saya dah pernah bincang, pujuk serta berikan semangat untuk pasangan tapi tiada kesan. Jadi bagaimana tuan? Silakan. Okey. Ini antara isu besar yang banyak berlaku dalam rumah tangga kan, khususnya istilahnya mendokong biawak hidup lah. Isu mendokong biawak hidup ni satu isu yang sangat besar, memberikan tekanan kepada isteri. Mungkin ada di kalangan kita yang kehilangan kerja dan dalam proses mencari kerja. Saya rasa kalau kita berusaha, berikhtiar, beriktikad, bercuba melakukan pelbagai cara, isteri akan nampak usaha kita. Kan, maknanya dia mungkin dapat bersabar, dapat bantu, dia akan bantu kita mana yang kita nak buat, nak tolong dan sebagainya. Tapi kalau kita memang malas, ini masalah lah. Ini masalah yang timbul. Jadi saya sempat rujuk kepada beberapa artikel berkenaan dengan isu-isu guaman syariah ni lah. Jadi antara sebab yang kita boleh menuntut fasah ni, mana isteri boleh minta fasah daripada suami melalui mahkamah syariahnya adalah dengan apa? Apabila suami tidak dapat memberikan nafkah selama 3 bulan. Tidak mengadakan peruntukan nafkah isteri selama tempoh 3 bulan. Maknanya ini adalah salah satu perkara yang membolehkan isteri untuk menuntut fasah. Banyak lagi sebenarnya, antaranya sebab apa? Sebab Islam ni agama yang adil. Islam tidak menjadikan rumah tangga sebagai satu platform yang menekan orang perempuan, tidak. Sebab itu kalau kita tengokkan apa lagi sebab-sebab yang boleh, antaranya apabila suami tidak menunaikan tanpa sebab munasabah nafkah batin selama setahun, itu pun isteri boleh minta fasah kan. Telah mati pucuk boleh juga, telah gila selama tempoh 2 tahun. Ada banyak lagi sebenarnya sebab-sebab. So maknanya dari satu sudut, kalau anda rasa tidak ada lagi solusi yang terbaik, maka boleh rujuk kepada mahkamah syariah lah, jabatan agama lah. Cuma mungkin perbincangan, kalau kita nak buat perbincangan dari sudut perbincangan lah, apa planning yang boleh dibuat ni, yang ni kena bincang heart to heart. Sebab kadang-kadang kita kena tengok balik, sewaktu sebelum ini adakah dia seorang yang rajin, seorang yang baik, seorang yang bagus, bekerjanya bagus. Mungkin disebabkan buang kerja, dia jadi malas. Adakah malas tu kerana dia benar-benar malas, ataupun sebenarnya salah satu cara dia salah satu petanda yang menunjukkan bahawa dia mengalami tekanan yang sangat tinggi. Dia pun kena tengok juga. Kan? Sebab itu
perbincangan heart to heart tanpa menyalahkan, ini penting. Maknanya kita cuba tengok apa yang boleh kita bantu tanpa menyalahkan, tanpa melabelkan. Tapi kita akan kena tengok juga, maknanya pada 5 tahun akan datang, 10 tahun akan datang, macam mana, adakah abang nak keadaan ini berterusan. So ini yang kena bincang. So teknik perbincangan juga penting untuk kita perhalusilah. Jadi sebab tu saya kata kena tengok juga, macam contoh isu panas baran, adakah daripada awal perkahwinan memang panas baran, ataupun ada sesuatu yang menyebabkan dia berubah daripada seorang yang penyayang jadi pemarah keadaan. So kita fokus kepada solusi kepada keadaan tersebut kalau boleh diselesaikan. Wallahu a'lam. Allah kan. Saya tertarik dengan apa yang tuan sebutkan tadi, perbincangan dari hati ke hati sangat memberikan manfaat, insya-Allah. Semoga itu membukakan lagi minda kita kan tuan. Mana tahu tiba-tiba boleh berubah, sebabnya rupanya kita cuba selami hati pasangan kita. Oh, mungkin ada di sebalik yang berlaku disebabkan apa perbuatannya itu kan. Jadi insya-Allah kita boleh sama-sama bantu membantu antara satu sama lain. Mungkin memerlukan masa juga kan untuk nak terus kembali dengan baik, insya-Allah. Saya tertarik juga tuan dengan komen dari sahabat pendengar kita di Facebook serta di YouTube IKIM. Ada sahabat kita ni Adam Daniel yang tengah tonton sekarang, boleh tonton terus komennya, saya keluarkan di sini. Kata sahabat kita ni, cari duit tak salah, pulun cari duit siang malam itu yang salah, sebab terlalu cari duit sampai tanggungjawab lain terabai. Ini pun satu hal juga kan, bekerja sampai isteri balik rumah, suami balik rumah pun tak tahu. You balik dah? I tak tahu pun. Macam tu kan. Allahu Akbar. Dan ada sahabat kita juga berikan pandangan di sini. Boy, kata kat sini, sepatutnya dalam rumah tangga suami isteri harus sepakat bersatu, teamwork dalam mencari kebahagiaan rumah tangga, berpegang kepada amal soleh dan bertakwa seperti bersandarkan kepada Al-Quran dan hadis baginda Rasulullah SAW, dan harus saling bertanggungjawab, kerana itulah yang dicontohi oleh anak-anak bila mereka akan membesar nanti. Masya Allah. Itu dia tuan, kita dah sampai di hujung pertemuan. Mungkin sedikit tuan yang boleh dikabar-kabarkan sebagai pesanan di hujung ni, silakan. Saya setuju bila kita sebut tentang kewangan ni, dia bukan segala-galanya tentang duit, segala-galanya tentang kewangan, tapi sebenarnya apa yang kita nak cari dalam hidup ni adalah keseimbangan, life balance lah, keseimbangan hidup. Maknanya duit ada, tapi amal ibadah pun tak tinggal, amal solehnya sentiasa ada, keluarganya harmoni dan bahagia kan. Sebab itu kita tidak meletakkan kebahagiaan kepada kewangan dan sebagainya. Cuma keperluan tu mesti ada, asas tu mesti ada kan. Maknanya keperluan asas tu mesti ada, mesti disediakan. Bahkan dalam keadaan dalam bahasa yang mudahnya, keseimbangan hidup inilah insya-Allah sebenarnya yang akan menyebabkan kita mudah untuk beribadah, menyebabkan kita orang kata apa, ada segala-galanya lah. Segala-galanya ada kewangan saja kita dah tengok ramai orang kaya tapi tak bahagia. Tapi alangkah baiknya kalau kita jadi orang yang kaya dan bahagia. Kan? Kita kata jadi banyak ibadah, orangnya banyak ibadah tapi harta tak ada. Tapi alangkah baiknya kalau kita orang yang rajin amal soleh tapi kita juga kaya. Sebab ada sahabat yang cemburu mengadu kat Rasulullah kan, cerita tentang dia buat apa yang kami buat kan, tapi yang kami tak boleh buat ni adalah sedekah sebab kami tak ada harta, dia ada harta. So itulah dia keseimbangan. Jadi insya-Allah mas sekalian, dalam fasa ini konflik boleh diatasi, tapi dengan syaratnya kita bersedia untuk bekerja bersama dengan pasangan kita untuk mengatasi segala cabaran-cabaran konflik yang timbul dalam fasa kesedaran ini. Saya itu saja, wallahu alam. Dan insya-Allah kalau sesiapa nak berinteraksi dengan saya boleh pergi ke Telegram saya, Bijak Emosi, insya-Allah. Boleh search kat situ. Wallahu alam. Rumah tangga bukan sekadar cinta. Wallahu alam. Amin. Masya-Allah. Jom sama-sama kita kembalikan semangat rumah tangga tu dengan penuh kehebatan dalam diri masing-masing, insya-Allah. Semoga ianya penuh dengan mawadah, sakinah warahmah, insya-Allah. Terima kasih tuan atas perkongsian yang penuh hikmah pada petang ini. InsyaAllah ada rezeki, ada masa, kita akan jumpa lagi hari dan juga waktu yang sama menerusi rancangan Vaksin Hati. Jaga diri baik-baik di sana tuan, insyaAllah. Syafiq juga, insyaAllah. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada sahabat-sahabat, rakan-rakan penonton yang terus ikuti kita di Facebook dan juga di YouTube IKIM. Dan kalau anda yang terlepas mendengarkan setiap bicara kita di petang ini, boleh saja ke laman media sosial kita untuk sama-sama terus menghayati kembali rancangan Vaksin Hati. Buat anda kekal bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami.
Lahad Datu 107.3 FM. Sebagai sebuah negara, kita perlu kreatif, inovatif dan proaktif dalam rangka strategi ekonomi negara kita supaya kita sentiasa bersedia untuk mengikuti trend ini dan berjaya muncul sebagai sebuah ekonomi yang sentiasa berkembang dan menjana kekayaan secara berterusan. Sentiasa bersama berkongsi info terkini. Pastinya di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami. Semuanya di IKIM. Pengumuman azan maghrib ini dibawakan khas oleh Yayasan Izi Prihatin. Sayangi saudara kita seperti mana kita menyayangi diri sendiri. Kongsi rezeki dengan